Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zainal. So, seperti kita tahu bahawa Apple telah kembalikan balik model Plus pada iPhone 14 series menggantikan model mini, dan seperti yang kita semua jangka bahawa model iPhone 14 Plus adalah model yang gagal pada tahun lepas dengan sambutan yang kurang memuaskan kalau nak bandingkan dengan model Pro ataupun Pro Max. So, disebabkan oleh dia punya form factor, rekaan, spesifikasi memang sama je macam iPhone 13, cuma saiz dia saja yang besar dengan harga yang memang mahal gila kot. Mencecah RM6,200 untuk sebuah iPhone dengan rekaan yang lama dan juga spesifikasi yang sama macam iPhone 13. So, harga tu memang dah sama dah macam iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14 Pro Max. Korang bayangkan, just tambah RM100 saja korang boleh dapat iPhone 14 Pro Max dengan Dynamic Island dan storan 256GB. Bercakap pasal iPhone 15 series yang akan dilancarkan pada September tahun ni, macam mana pula dengan nasib iPhone 15 Plus? Sama ada Apple akan kekalkan model tu ataupun Apple akan batalkan. So, ini adalah persoalan aku rasa ramai juga yang tertanya-tanya sama ada Apple kekalkan ataupun batalkan, dan banyak juga hujahan dari segi rumours mengenai isu ni sebenarnya yang aku nak kongsikan dengan korang semua. Kalau baca balik news pada tahun lepas, memang Apple ada kurangkan production untuk iPhone 14 Plus disebabkan oleh kurangnya demand kalau nak bandingkan dengan model yang lain. So, aku rasa kat sini memang Apple ada belajar daripada kesilapan diorang, dan juga ada beberapa kemungkinan yang boleh berlaku pada iPhone 15 Plus untuk tahun ni. Yang pertama sekali, Apple mungkin akan melancarkan 4 pilihan model juga pada tahun ni termasuk dengan iPhone 15 Plus, tapi akan ada peningkatan dari segi spesifikasi dan juga dia punya screen display lah. So, apa yang kita nampak pada 14 Plus memang tak ada perubahan drastik untuk display dia, tapi untuk versi Pro ada Dynamic Island. So, ada rumus mengatakan bahawa Apple akan meletakkan Dynamic Island display pada iPhone 15 dan juga iPhone 15 Plus. Tapi aku punya insting kuat mengatakan bahawa Apple akan upgrade lah in terms of dia punya refresh rate. Mungkin dia akan kekalkan 60Hz tapi ada Dynamic Island, ataupun dia upgrade sikit saja iaitu 90Hz dengan Dynamic Island display. So, kat sini aku rasa mungkin ini adalah perubahan yang besar lah untuk basic model pada iPhone 15 series. Sebab kalau kita tengok balik model iPhone yang sebelumnya, memang boleh perasan yang Apple ni suka membezakan antara versi Pro dan juga versi yang biasa, dan perubahan ataupun darjat itu memang jauh jugalah perbezaan dia. Macam iPhone 13 series, versi Pro ada promotion 120Hz, versi yang biasa ni 60Hz saja. Untuk yang 14 series, versi Pro ada Dynamic Island, versi yang biasa ni just menggunakan notch dan masih dengan refresh rate yang rendah. So, aku rasa konsep tu akan dibawa sampailah iPhone 15 series dan sampailah iPhone yang seterusnya, which is akan ada perbezaan yang ketara dari segi penawaran spesifikasi, lagi-lagi untuk display. So, mungkin dengan display yang baru, yes, Dynamic Island, cuma mungkin akan ada refresh rate yang rendah juga, ataupun dia upgrade sikit saja iaitu 90Hz paling maksimum pun aku rasa. Next adalah mengenai kamera. So, ada rumus mengatakan bahawa Apple masih kekalkan dual kamera pada iPhone 15 dan juga 15 Plus, tapi akan ada upgrade in terms of dia punya kamera utama menggunakan 48 megapixel. So, still tak ada telephoto lens. Aku rasa kalau Pro model ni tidak menggunakan 4 kamera, memang sampai bila-bila lah model basic ni still dengan 2 kamera untuk membezakan antara kamera Pro dan juga kamera yang biasa. So, that's a very typical Apple lah. Tapi itulah peningkatan yang aku rasa agak drastik, iaitu menggunakan sensor kamera 48 megapixel, dan of course akan ada improvement dari segi dia punya features kamera dan juga video compare to previous model. So, sebelum ni kita ada action mode, so mungkin akan ada naik taraf dari segi resolusi dia, cinematic mode, mungkin 4K 60 lepas ni, dan banyak lagi upgrade yang aku rasa Apple akan fokus pada videografi dan juga fotografi untuk iPhone 15 series, lagi-lagi untuk yang versi Pro tu lah. Macam mana pula dengan chip yang digunakan pada iPhone 15 series nanti? So, aku jangkakan yang iPhone 15 series ni akan membawakan konsep yang sama je macam iPhone 14 series, iaitu akan menggunakan chip yang lama untuk basic model, dan juga untuk Pro model menggunakan chip A17 Bionic yang baru. Untuk 15 Plus nanti akan menggunakan A16 Bionic, tapi akan ada upgrade sikit untuk GPU dia. Harga dia macam mana? Adakah akan ada peningkatan ataupun penurunan? So, dengan semua upgrade dari segi display, dia punya chip dan juga dia punya kamera, aku rasa harga dia mungkin akan lebih kurang sama je macam iPhone 14 Plus, memandangkan harga iPhone 14 Plus pun dah sedia mahal dah sebenarnya tau, mencecah RM6,200. So, untuk that kind of price, sebenarnya dia boleh dapat semua benda yang sepatutnya ada pada 14 Pro, tapi Apple kurangkan benda tu, dan sepatutnya semua benda yang aku cakap tadi kena ada pada iPhone 15 Plus kalau Apple nak jual iPhone 15 Plus dengan lebih laku lah berbanding dengan iPhone 14 Plus, supaya orang rasa macam berbaloi untuk setiap apa yang diorang labur pada iPhone 15 Plus nanti. So,
So aku rasa harga dia lebih kurang mencecah 6,200 ataupun mungkin akan ada upgrade sikit harga dia dalam RM100 ke RM200 saja ataupun mungkin turun, tak tahu, tengok saja macam mana kalau Apple jadi launch iPhone 15 Plus. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua pula, Apple mungkin akan batalkan iPhone 15 Plus disebabkan oleh kegagalan iPhone 14 Plus pada tahun lepas. The reason kenapa aku cakap yang Apple mungkin akan batalkan iPhone 15 Plus adalah korang kena tengok tahu harga jualan untuk iPhone 14 Plus tahun lepas memang sangat-sangat tinggi yang orang rasa baik beli 14 Pro ataupun 14 Pro Max. So kalau Apple masih kekalkan harga tu pada iPhone 15 Plus, kemungkinan juga yang orang akan lebih memilih versi Pro ataupun versi Pro Max je. Sebab untuk harga 6,200 tu dah boleh dapat dah tambah 100 14 Pro Max 256GB. So korang bayangkan kat situ ada konflik of harga kan. So aku rasa kalau Apple keep dengan dia punya keegoan dan juga masih dengan konsep yang sama macam 14 Plus, iaitu kekalkan notch, kekalkan kamera yang biasa dan just upgrade sikit saja, memang Apple akan gagal teruk untuk iPhone 15 Plus ataupun diorang just batalkan saja model Plus dan fokus pada 3 model yang memang famous ni, iaitu iPhone 15, 15 Pro dan juga 15 Pro Max saja. Kalau diorang upgrade spesifikasi dan makna macam aku cakap kemungkinan pertama tadi, mungkin juga iPhone 15 Plus boleh bangkit balik daripada dia punya kemerosotan. Tapi kalau Apple masih kekalkan konsep notch, konsep gunakan kamera yang lama apa semua, so dia akan hadapi kegagalan yang besar. Instead of hadapi kegagalan, baik diorang just fokus pada model yang memang boleh jual banyak kan, macam model Pro ataupun model yang basic biasa tu. Sebab sekarang ni kita tahu ada platform social media macam YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok apa semua yang mengaruhi pengguna lain untuk bijak memilih smartphone yang lebih sesuai dan juga berbaloi dengan apa yang diorang nak beli tu. So tahun lepas memang ramai cakap yang 14 Plus tu adalah phone yang memang tidak sepatutnya keluar, tapi tiba-tiba Apple keluarkan dengan harga setinggi itu. So kalau Apple buat benda yang sama pada tahun ni, that's why aku cakap better tak payah keluarkan, gagalkan saja ataupun buat kemungkinan yang pertama tadi, iaitu upgrade dia punya spesifikasi dan juga bagi dynamic lens supaya orang rasa lebih berbaloi untuk beli 15 Plus. Kemungkinan yang ketiga dan aku rasa benda ni boleh berlaku dan mungkin juga tidak akan berlaku, iaitu Apple mungkin juga akan kembalikan semula model mini pada iPhone 15 series tukar dengan iPhone 15 Plus. So kalau kita tengok balik, mini punya kompetitor ni memang tak banyak tau untuk phone compact yang powerful. Aku rasa pesaing dalam phone compact yang powerful ni sikit je, boleh kira dengan jari lah. Mungkin yang aku tahu setakat ni Asus Zenfone 9 lah. Itu yang kita tahu. Yang kita tak tahu, aku tak tahulah kan. Tapi phone compact ni memang tak banyak kompetitor dia. Memang iPhone yang jenis mini boleh dijual sebenarnya dan ada lagi peminat dia yang minat phone yang compact tapi powerful. Berbanding dengan phone yang bersaiz besar macam 14 Plus tu, kita tahu kompetitor dia memang sangat-sangat banyak. Dan lagi dalam dia punya line tu sendiri, iPhone 14 Plus nak kena bersaing dengan iPhone 14 Pro Max ataupun mungkin iPhone 14 Pro dan juga 14 yang biasa. So disebabkan oleh itu, orang akan lebih memilih phone yang bersaiz besar tapi lebih berbaloi untuk harga dia dan segala teknologi yang ditawarkan macam 14 Pro Max tu sendirilah. Macam aku cakap tadi, harga dia dah sama dah macam 14 Plus. So kat situ pun dah ada konflik of harga dan juga dia punya spesifikasi. So instead of dia nak konflik dengan harga untuk dia punya barisan model yang lain, baik diorang fokus pada compact yang memang tak ada banyak pesaing dan juga boleh fokus targeted dekat pengguna yang betul-betul suka phone yang bersaiz kecil. So dia memang target dekat audience tu saja, instead of dia nak compete dengan phone lain yang bersaiz besar juga, yang aku rasa agak susah lah untuk Apple nak bersaing dengan brand lain ataupun dengan dia punya model tu sendiri, iaitu 14 Pro Max ataupun 14 Pro yang bersaiz 6.1 inci. So itulah antara 3 kemungkinan yang aku boleh rangkumkan untuk iPhone 15 series, sama ada Apple akan batalkan ataupun mungkin Apple akan kekalkan tapi dengan ada naik taraf yang boleh membuatkan orang tarik minat terhadap 15 Plus. Yang aku rasa kalau betul kemungkinan pertama tu, yes, mungkin aku boleh recommend untuk korang mendapatkan lah, kalau diorang ada upgrade dari segi display. Kalau tak ada tu, memang agak menghampakan dan juga mengecewakan lah untuk iPhone 15 Plus kalau still dengan konsep 14 Plus yang sama je. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak tentang iPhone 15 Plus, sama ada dilancarkan ataupun dibatalkan, dan korang just boleh kongsikan pendapat korang dekat komen, sama ada korang sama macam aku ataupun korang ada pendapat yang berbeza. Okay, sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.